Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah bersama-sama kita mengucapkan kesyukuran kita kehadrat Ilahi kepada Allah kerana diberi peluang dan ruang untuk hari ini kita dapat bersama-sama dalam kelas KKQ untuk sama-sama kita membincangkan tentang tajuk kita hari ini, iaitu Asbabun Nuzul. Kita kena ucap Alhamdulillah kerana masih diberi kehidupan di dalam keimanan, insya-Allah. Alhamdulillah. Okey, baik, di hari Jumaat yang mulia ini kita kena banyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Okey, baik. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai asbabun nuzul. Kita akan berulang kaji tentang asbabun nuzul, okey. Untuk lebih kita faham dan jelaslah. Okey. Untuk anak-anak 3KA. Okey, baik, kita tengok takrif. Takrif yang pertama, sebab tu merah tukar warna kuning. Okey, takrif. Takrif asbabun nuzul iaitu peristiwa atau persoalan-persoalan yang menyebabkan turunnya satu-satu ayat atau beberapa ayat untuk menerangkan peristiwa-peristiwa dan hukum-hukumnya. Okay, jelas. Takrif dia asbabun nuzul, sebab-sebab turun. Melayu lah. Kita nak terjemah Melayu dia, asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat-ayat Quran. Untuk dalam buku bahasa akademik, maksud dia ialah peristiwa atau persoalan-persoalan yang menyebabkan turunnya satu-satu ayat atau beberapa ayat untuk menerangkan peristiwa dan hukumnya. Dia macam belit-belit sikit kan. So kita tukar sikit, iaitu turunnya satu-satu ayat telawah. Turunnya satu-satu ayat atau beberapa ayat untuk menerangkan peristiwa dan hukum. Dah, yang atas tu tak payah pakai apa, tak apa. Okey. Senanglah. So Ustaz dah bagi notan yang awal. Ada kawan-kawan kamu respon dia tak faham bahagian tajuk dalam bahagian-bahagian sebab-sebab nuzul. Inilah. So kita akan fokus kat sini lebih sikit hari ni. Bahagian-bahagian asbabun nuzul. Bahagian yang pertama, diturunkan tanpa sebab. Okey. Diturunkan tanpa sebab-sebab tertentu. Diturunkan tanpa sebab-sebab tertentu. Sebab-sebab tertentu. Seperti ayat yang berceritakan tentang Nabi dan umat-umat yang terdahulu. Cerita pasal Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Dalam surah Al-Baqarah banyak. Dalam surah Yasin sendiri. Banyaklah surah-surah cerita pasal kaum-kaum yang terdahulu. Okey. Tak ada sebab, maksudnya ialah mestilah turun ayat tu ada sebab-sebab tertentu untuk meningkatkan keimanan dan sebagainya. Tapi tak ada sebab-sebab yang khusus untuk menjawab soalan ke hukum hakam yang ditanyakan. So tak ada. Turun ayat tu memang untuk cerita. Okey, yang faham. So kita tengok bahagian kedua, mungkin lebih faham kenapa bahagian pertama tu ada. So bahagian yang kedua, ayat atau surah diturunkan berdasarkan kepada sebab tertentu ataupun peristiwa-peristiwa tertentu seperti yang pertama, menjawab persoalan yang ditimbulkan kepada Rasulullah. Okey, jawab persoalan lah, kata kunci dia. Seperti persoalan tentang harta rampasan perang, harta ghanimah yang terdapat dalam surah Al-Anfal. Okey. Cerita tentang persoalan macam mana nak kebumikan jenazah, macam mana nak bagi zakat dan sebagainya. Banyaklah soalan-persoalan yang diajukan kepada Rasulullah. Ayat Quran pun turun macam mana kita nak bertayamum,
Tak cerita hari ni panjang nanti. Okey, yang kedua, untuk menempelak. Menempelak ni dia macam kita bukan nak guna mengkeji. Al-Quran dia bukan mengkeji, dia menempelak. Dia macam menyahkan orang yang tersebut, perbuatan orang tersebut. Dia kata perbuatan tu salah. Al-Quran ada. Contoh surah Al-Masad, cerita pasal Abu Lahab. Dia kata kunci dia menempelak menempelak kepada orang-orang yang berdusta, orang yang menipu, melanggar batas-batas syariat. Tempelak orang-orang ini. Dan surah Masad pun sama, tabat siada, celakalah kau kan. Bahawa tempelak. Okey, yang ketiga, mengajar syariat-syariat dan hukum hakam. Okey, contohnya peraturan hutang piutang. Macam nak hutang. Hutang dalam Islam ada. Hutang tapi kena bayar loan lebih, tu riba. Hutang ada dalam Islam. Nabi sendiri pun kata kalau tak boleh nak beli apa-apa, kita pinjam. Tapi jangan meminta-minta. Macam mana tu? Okey. Seterusnya, Ustaz ingat lah kot, bahagian pertama tak ada sebab. Okey, bila kita dah tengok bahagian yang kedua ni, turun sebab ada sebab. Sebab jawab soalan, sebab menempelak, sebab nak ajar hukum syariat, jangan minum arak, pakai tudung semua, bla bla bla. Solat pada waktu sekian-sekian, puasa dapat rukhsah pada sekian-sekian. Tapi cerita peristiwa orang yang terdahulu, pasal-pasal Nabi, cerita tu datang sebab nak kuatkan iman. Still sebab, tapi bukan sebab yang khusus. Maksudnya macam, okey, timing ni kena macam ni, apa nak jawab? Tak. Dia turun untuk kita semua boleh kaji lah. Okey, next. Faedah asbabun nuzul, kebaikan dia. Okey, yang pertama, kita boleh tafsir ayat dengan tepat. Kalau tak, kita cacah marbah untuk tafsir. Kita nak soal ni, nak soal ada jawapan. Ada jawapan ni sebab ada cerita yang menarik, tapi tak jadi sebab masa dah nak 7 minit, 8 minit. Okey, yang kedua, menjelaskan makna-makna lafaz umum dalam Al-Quran. Lafaz-lafaz umum ni contoh, ya ayyuhallazina amanu, umum kan. Ya ayyuhan nas, umum. Kulu min thayyibat, makanlah kamu benda-benda yang baik. Apa yang baik, umum. So ada maksud dia yang baik lagi lah. Okey, yang ketiga, tadi 1, 2, yang ketiga, sebagai asas perbandingan peristiwa. Okey, sebagai perbandingan peristiwa dan watak yang berlaku ketika turunnya Al-Quran. Turun ayat untuk kaum terdahulu, untuk kaum zaman Nabi Muhammad, orang kafir Quraisy. Tapi itu asas dia. Tetapi kita nampaklah, watak ni celaka untuk orang-orang ni. Wailul lil musallin, neraka wail untuk orang yang solat. Allazina hum ala salati khashi'un, yang tak khusyuk. Cerita ni pasal zaman dahulu. Tapi kita ni, watak tu sama dalam Al-Quran. Kita ke yang macam tu, na'udzubillah min zalik. Janganlah kita letak, ni dia je, kita tak. Tapi kalau kita berperangai macam tu, adakah kita yang bersama Allahu Akbar? Na'udzubillah. Neraka wail untuk orang yang solat yang tak khusyuk. Kita ke? Padahal ialah peristiwa ni, watak ni yang dah dulu. Tapi kita dengan masyarakat yang berikutnya, kita pun terkait. Tapi asas dia adalah ayat ni turun sebab kaum-kaum terdahulu, tapi diguna pakai lagi sampai bila-bila. Hebatnya Al-Quran. So yang keempat,
Mudahkan hafazan dan mengetahui maknanya dengan tepat. Mudahkan hafazan. Masuk periksa kan? Mengukuhkan keimanan dan hukum-hukum Allah. Bukti jelas lah. Iman, hukum-hukum Allah. Okay. Itu saja daripada Ustaz. Dah 10 minit. So boleh banyak tengok ML Studio kan. Ada beberapa speaker tu tiba-tiba gelak sendiri. So Ustaz tu bawa dalam perbincangan. Okay. Ada apa yang tak faham boleh share, boleh maklumkan kepada Ustaz. Kalau faham, like. Tak ada, kalau faham bagus. Untuk kerja hari ni sila buat nota. Okay. Buat nota, send dalam Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.